kita nak membincangkan tentang protes yang dianjurkan oleh geng-geng kecewa yang masih lagi tidak boleh move on. Perikatan Nasional hari ini mengumumkan, tuan-tuan, ada satu kempen, saya tak tahulah ni puak sebelah mana satu yang nampaknya macam masih lagi tidak boleh menerima keputusan. Mereka telah melancarkan kempen gelombang hitam tidak percaya. Ini usaha mereka untuk mengadakan undi tidak percaya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kempen ini akan berjalan daripada 19 hingga 20 hari bulan Disember ini, dan mereka mengenakan baju warna hitam. DP ataupun profile picture mereka pun mereka tukar kepada warna hitam, dan macam-macam lah mereka tukar pada warna hitam. Jadi kita wish Muhyiddin and the gang good luck. Semoga mereka punya apa yang dipanggil sebagai kempen ini boleh menabalkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang ke-11. Jadi untuk sahabat-sahabat yang berada di rumah, saya rasa tak perlu bimbang dengan kempen-kempen sebegini, kerana kerajaan perpaduan ini mempunyai 148 kerusi. Jadi ianya satu gandingan yang kuat, satu gandingan yang mantap, kan? Kalaupun ada geng-geng yang tak berpuas hati tidak dapat lantikan itu, tidak dapat lantikan ini, mungkin ianya boleh menyebabkan kita kehilangan beberapa puluh ahli parlimen, tidak sampai ke tahap gagal dalam proses undi percaya yang bakal berlangsung pada 19 hari bulan ni. Jadi tak perlulah nak bimbang sangat. Jadi kita akan mulakan dengan sesi soal jawab. Tuan-tuan yang nak bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan terus di talian 011 35954044. Ini apabila Hafiz masukkan nombor telefon. Dah pin okey. 011 35954044. Kepada sahabat-sahabat yang nak add saya di grup WhatsApp, grup WhatsApp, tolong gunakan nombor talian 0138387038. 0138387038. Itu hanya untuk grup WhatsApp. Kalau anda add saya dalam grup WhatsApp, tuan-tuan, grup WhatsApp rumah ke, keluarga ke, taman ke, sekolah ke, apa ke, setiap kali saya ada bahan-bahan kempen, saya akan hantar terus kepada grup WhatsApp, tuan-tuan. Bagi mereka yang nak hantar personal message kat saya, jangan hantar kat nombor ni, Saya hanya baca personal message di talian 0123320000, 0123320000. So kalau nak hantar benda yang betul-betul penting je, baru tuan-tuan hantar WhatsApp pada saya. Kalau terlalu banyak ni, lama-lama saya blok je lah. Lebih-lebih lagi kadang-kadang mesej-mesej yang tak berfaedah ni, kan. Jadi kalau siapa yang hantar WhatsApp berjela-jela sampai saya tak boleh baca dan dia mengganggu masa untuk kita baca WhatsApp orang lain, minta maaf lah kalau saya terpaksa blok. Okey, silakan. Okey, Dok, tentang pelantikan Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri ada dua je. Timbalan Menteri. Okey. Jadi kita tengok 7 daripada ahli parlimen dari Sabah tu banyak dilantik sebagai Timbalan Menteri tu. Jadi apa Datuk nampak macam mana tu? Saya rasa kita kena faham bahawa kabinet kita kecil ni satu benda yang ialah nak buat macam mana. Sepatutnya kabinet ni lebih besar, tetapi kita dalam usaha untuk menjimatkan duit rakyat, bila
parti yang kita tubuhkan ni bukan single party yang ruling the government. Memang sewajarnya tidak boleh kabinet tu terlalu kecil. Sebab kita nak kena libatkan banyak kumpulan di dalam kerajaan perpaduan ni. Kita ada kita ada parti PKR, kita ada Amanah, kita ada DAP, kita ada UMNO, kita ada dalam tu kita ada MCA, kita ada MIC, kita ada KDM, kita ada GPS pun dalam tu ada banyak lagi. Ada APCO, ada PBB, ada macam-macam, ada GRS pun dalam tu ada lagi. Ada Perikatan Nasional pun ada, kan? Bersatu pun ada. So Bebas pun ada, Warisan pun ada. Jadi sebenarnya bila kecilkan kerajaan ni memang susah, memang susah. Dan bila tubuh di peringkat menteri tu, kita lihat Perdana Menteri hanya boleh bagi jawatan menteri kepada mereka-mereka yang dia rasa perlu diberikan, kan? Contoh macam UMNO dapat 6. Ada setengah-setengah yang parti dia ada 2 je menteri, 2 je kursi tak dapat, kan? Ada setengah-setengah dapat, kan? Jadi kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang, sebab itu semua ialah sebahagian daripada jadi bila banyak kawan-kawan yang tak dapat, khususnya BN Sabah tak dapat dan sebagainya, maka kali ini bila melantik timbalan menteri, maka perlu diletak kawan-kawan di sebelah Sabah ni lebih, untuk menyeimbangkannya. Sama jugalah kalau kita lihat jawatan menteri pun tak banyak dapat dipegang oleh DAP, kan. Jadi di dalam timbalan ni nampak ada sedikitlah kelebihan diberikan kepada mereka, sebab mereka tidak duduk dalam kabinet di peringkat menteri. So saya anggap kabinet ni cuba nak memuaskan hati banyak orang, tetapi sudah pasti mestilah banyak yang tidak puas hati, terutamanya mereka yang tidak dilantik menjadi menteri, mereka yang tidak dilantik menjadi timbalan menteri, kan. Kalau nak buat semua orang jadi menteri, pun ada yang takkan berpuas hati, kan. Kalau kata ada 222 kawasan parlimen ni yang membentuk kerajaan ni 148 orang. Kalau 148 orang ni semua menjadi menteri, semua menjadi timbalan menteri, kan. Yang kalah pilihan raya tetapi menyertai kerajaan perpaduan ni pun ada tak puas hati juga, kan. Ada. Ini kita tak boleh nak elak lah, kita tak boleh memuaskan hati semua orang. So kerajaan ni akan berhadapan dengan cabaran lah, Ini kita tak nafikan bahawa mereka akan berhadapan dengan cabaran. Cabaran yang pertama ialah pada 19 hari bulan ni, siapa yang dapat jawatan tapi masih tak puas hati, tak dapat jawatan yang lebih tinggi, ada juga, mereka juga mungkin boleh terlibat dalam usaha untuk menggagalkan undi percaya kepada Perdana Menteri ini. So inilah liku-liku hidup orang politik, cuma nasihat saya kepada orang politik ni, jangan sampai rakyat ni menyampah dengan orang politik lah, jadi berpada-pada lah, berpada-pada. Okey. Ada orang tanya tu, adakah kita punya MP ni ada yang telah ditawarkan jawatan, tetapi dia tak berkenan dengan jawatan tu, dia tolak tu? Ada yang ditawarkan jawatan menteri tapi dia tak suka dengan kementerian tu, dia tolak. Ada. Macam nak nasar dia. Ada yang pernah jadi menteri tapi dia dapat timbalan menteri pun alhamdulillah. Ada yang pernah jadi menteri, dia kata dia nak timbalan menteri, tak dapat juga. Ada juga, Jadi macam-macam. Jadi memanglah bila kek tu kecil, kan, memanglah suka kita nak puaskan hati semua orang. Cuma nasihat saya satu saja. Itu sebab lain kali buatlah kerja
keras untuk parti. Bila semua orang mainkan peranan, semua orang bekerja keras untuk parti menang, kita boleh memerintah secara bersendirian, kan? Kita tak pening kepala nak kongsi-kongsi dengan orang lain, kan? Tetapi sekarang ni bila tak ada satu parti pun menang, BN tak menang, PH tak menang, PN pun tak menang. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada, kan? Setidak-tidaknya parti kita berada di dalam kerajaan. Kalau kita bergaduh, takut lepas 6 bulan terlungkup kerajaan ni, kan? Kalau terlungkup kerajaan ni, kerajaan baru yang naik tu, kau duduk dalam kerajaan, tak apa lagi. Takut masa tu tak dapat juga menteri. Kan? Tak apa lagi, kan? Takut baru je 5-6 bulan, kan? Tukar lagi kerajaan. Jadi kalau bergaduh kerana jawatan ni, lambat laun parti juga yang sengsara, rakyat tidak akan dapat khidmat yang terbaik daripada wakil-wakil rakyat, daripada menteri-menteri dan timbalan menteri, kan? Last sekali semua orang akan kecewa. Bila raya akan datang, kita akan ditolak lagi, kan? So bagi saya lah, kan, siapa yang tidak ada jawatan dalam kerajaan ni, anggaplah ini masanya untuk kita bantu kuatkan parti, kan? Kalau kita kuatkan parti, InsyaAllah parti kita akan lebih kuat, akan datang peluang untuk parti kita memenangi lebih banyak kerusi tu ada, kan? Yang penting sekali kita kena jaga rakyat. Okey? Adakah dengan pengecilan kabinet ni sebenarnya sebabkan kedudukan kewangan tu tak berapa sihat? Saya rasa ini bukan soal kedudukan kewangan, ini soal langkah penjimatan. Kita pun difahamkan semua menteri-menteri yang akan jadi menteri ni, mereka akan dipotong gaji sebanyak 20%. Memanglah 20% ni tidak memberikan banyak kesan kepada ekonomi negara, kan? Tetapi ianya setidak-tidaknya menunjukkan bahawa barisan menteri, kita tak pasti timbalan ni dipotong gaji sekali atau tidak. Saya rasa sekali lah, menunjukkan bahawa menteri dan timbalan ini bersolidariti bersama rakyat Malaysia yang berhadapan dengan krisis kenaikan harga barang, dengan krisis kekurangan makanan, dengan bekalan telur dan sebagainya, barang-barang keperluan asas yang mungkin hari ini sukar nak didapati, banyak minyak masak semua sekali, So ini menteri-menteri baru kena buat kerja lah, kena pastikan bahawa kalau nak bagi kupon kepada B40, M40, kupon minyak masak, pastikan tidak ada sebarang bentuk ketirisan. Bagus juga bagi kupon ni, biar bagi duit tu direct kepada mereka-mereka yang kita kategorikan sebagai kumpulan sasar yang betul. Kalau masih lagi subsidi minyak masak dalam paket 1 kilogram ni, sampai mati, akan berlaku ketirisan. Hari ni kita tengok rakyat nak beli minyak masak ni kadang-kadang berhari-hari menunggu untuk dapat peluang membeli 1-2 kampik minyak masak yang 1 kilogram. Banyak orang yang nak goreng telur tak boleh nak goreng telur, asyik makan Maggi je. Ini rakyat melalui ni benda ni kat bawah. Sekali-sekala kalau misalnya dekat rak tu masih ada minyak yang belum disakau ataupun disamun oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab ni, nasib baiklah dia orang beli goreng telur, kan? Ini berlaku di akar umbi. Dan kita juga tahu bahawa ada kemungkinan besar selain daripada kita bagi kupon bersasar untuk subsidi minyak masak ni kepada golongan B40 ataupun mungkin setengah-setengah M40, tengok peringkat tangga gaji mereka ataupun pendapatan isi rumah mereka, ada kemungkinan besar juga Kementerian Haiwan Pengguna ni akan mempertimbangkan untuk memberikan juga subsidi minyak masak ni kepada peniaga-peniaga industri kecil sedana, makcik-makcik jual nasi lemak, makcik-makcik jual goreng pisang dan sebagainya. Mereka banyak pakai minyak. Kalau mereka ni kena beli minyak yang tidak bersubsidi ni, mati, kan? Apa dia orang nak berniaga?
Dan akhirnya mereka terpaksa menaikkan harga barang. Bila menaikkan harga barang ni, dah income dia orang nanti akan lari kan. Sales dia orang akan merosot. Lepas tu rakyat pun akan menjerit kerana makanan-makanan yang dibeli tu akan menjadi lebih mahal. Okey? Okey. Ya. Kabinet dah selesai tu jadi bagaimana dengan GLC pula tu? Adakah GLC ni dikecilkan lagi? GLC susah sikit nak kecilkan. Dia Sebab setiap GLC dia dah ada dia punya ibu pejabat dia dan segala-galanya lah. Setiap GLC tu ada peranan masing-masing. Kalau Felda dia jaga Felda, kalau Fekra dia jaga Fekra. Kalau SPMB dia jaga SPMB, Perumahan Rakyat dan sebagainya. Kalau Risda dia jaga Risda. So dia bukan macam kementerian. Kementerian ni boleh disatukan. GLC ni tidak semudah itulah untuk dikecilkan GLC ni. Jadi saya yakin bahawa pengurusi-pengurusi GLC lantikan Muhyiddin, lantikan Datuk Seri Ismail Sabri kemungkinan besar akan ditukar dengan kerajaan perpaduan. Sebab terlalu banyak orang yang tidak mendapat tempat dalam kerajaan di peringkat menteri, timbalan menteri, ada kemungkinan besar mereka akan mengisi jawatan GLC. Okey. Ada soalan lain? Ya. Ada ura-ura mengatakan bersatu Ahli Bersatu di Sabah akan keluar daripada Perikatan Nasional. Bagus Ahli Bersatu akan keluar daripada Perikatan Nasional Di Sabah. Tak boleh. Kalau Ahli Bersatu keluar Perikatan Nasional masuk parti lain boleh. Tetapi Ahli Parlimen bersatu dan Ahli Dewan Undangan Negeri bersatu yang bertanding dan menang atas tiket Perikatan Nasional, mereka keluar daripada parti, mereka hilang kursi yang mereka menang. Sebab dia orang mengatakan dia ura-ura tu sebab dia bertanding bawah tiket GRS. Kalau mereka bertanding di bawah tiket GRS, mereka boleh menyertai parti yang ada di dalam GRS. Itu tak hilang kursi. Maknanya selagi dia lompat parti tu di dalam parti yang menggunakan lambang GRS, boleh lagi. Okey. Ada komen tentang pemecatan 3 orang, satu ketua bahagian dan 2 ketua wanita. Komen saya, Alhamdulillah, patut dah lama. Patutnya tindakan tegas itu kepada orang yang mengkhianat parti ni sudah lama diambil. Dan saya rasa banyak lagi geng-geng pengkhianat ni yang belum lagi kita ambil tindakan. Dan sewajarnya disegerakan. Kalau kita ambil tindakan tegas, satu kali jalan, orang maki kita sekali je. Tetapi setiap kali mesyuarat MT kita nak pecat, setiap kali mesyuarat MT kita nak pecat. So sepanjang masa setiap kali lepas mesyuarat MT, orang maki kita. Sebab ada setengah orang ni dia tak faham. Ada yang kata kenapa kena pecat Anwar Musa dan sebagainya. Dia tak tahu Anwar Musa ni daripada dulu lagi memang dia kalah bertanding timbalan presiden. Kemudian presiden angkat dia, jadikan dia Susagung. Bila dia buat kenyataan yang bukan-bukan, last kali presiden terpaksa pindahkan dia jadi Susagung BN. Bila dia punya kesetiaan sudah tidak lagi kepada UMNO, dia lebih kepada kesetiaan dia kepada Presiden Bersatu. Last kali terpaksa gugurkan dia sebagai Susagung Barisan Nasional. Dan dia semenjak tu, dia bersuara semua bagi pihak Muhyiddin Yassin. Dan baru-baru ni pun kita lihat, walaupun kita dah melancarkan perang dengan parti Muhyiddin, kita lawan dengan parti Muhyiddin, dia masih lagi beritahu dengan rakyat, memberikan mesej yang salah kepada pengundi-pengundi kita.
mengatakan bahawa yang sebenarnya nak bunuh BN ni bukan bersatu. Sampaikan ke tahap dia beritahu bahawa Muhyiddin bagi duit berpuluh juta, dia masuk bilik Muhyiddin. Itu silap dia lah. Bila dia cerita dia masuk bilik Muhyiddin ada berpuluh juta, kalau Muhyiddin bagi dia berpuluh juta, maknanya dekat dalam tu ada ratus-ratus juta atau bilion. So kita harap Menteri Dalam Negeri dengan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasara yang baru je dilantik ni, kita harap segerakanlah kita melawat rumah Muhyiddin ni. Sepatutnya bila Anwar Musa dah buka cerita di dalam bilik kamar Muhyiddin Yassin ni, dibawa keluar tu pun berpuluh juta, maknanya ada beratus juta ataupun berbilion di dalam kamar Muhyiddin Yassin. Sepatutnya dah ada orang pergi singgah lah. Sebab dulu bila kita kalah pilihan raya, perkara pertama yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ketika itu, Menteri Dalam Negeri ialah Muhyiddin Yassin, ialah menyelongkor rumah Datuk Seri Najib, rumah anak Datuk Seri Najib, sampai kasut cucu Datuk Seri Najib pun kena rembat juga. Lepas tu dia pergi geledah pula rumah Tok Puan Raha, bekas isteri Perdana Menteri yang kedua, mak kepada Datuk Seri Najib, sampai shilling dipecahkan. So kenapa mereka ni ada layanan istimewa? Dah terang-terang Anwar Musa dah memberitahu kepada dunia bahawa dia dah masuk bilik Muhyiddin ambil berpuluh juta untuk bantu pilihan raya Sabah. Maknanya dalam bilik dia tu ada ratus-ratus juta ataupun berbilion ringgit. So tunggu apa lagi? Takkan hanya mengumumkan akan panggil, tapi kalau ikut Datuk Seri Zafrul tak dipanggil lagi. So macam mana cerita ni? Yang mana satu betul? Nak panggil ke tak nak panggil? Atau nak wayang saja? Kita nak tahu kebenaran ni. Okey. Ada ke? Habis lah. Boleh kita tutup ni. Komen Datuk tentang kenyataan media SPRM siasat dana 92.5 bilion okey. SPRM telah membuat siasatan awal dan didapati bahawa banyak daripada dana yang 600 bilion itu ada melibatkan dana-dana lain. Yang melibatkan dana daripada kerajaan adalah sekitar 92 bilion, 92,000 juta ringgit. So siasatan ke atas 92,000 juta ringgit ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim kata mempunyai pelanggaran standard operating procedure, sewajarnya lah disiasat segera dan didedahkan hasil siasatan itu atau diteruskan dengan proses pendakwaan seberapa segera yang mungkin. Okey? Ya. Satu lagi tu ada ke? Ni ada soalan menyatakan kemenangan Perikatan Nasional di Padang Serai menunjukkan gabungan UMNO dan Pakatan Harapan ini sebenarnya ditolak. Kalau gitu kita boleh cakap lah kemenangan BN di Tioman, walaupun mereka ni menjual agama, walaupun mereka ni membayar pengundi-pengundi, walaupun mereka ni hebat memfitnah kita, walaupun mereka ni memainkan sentimen rasis perkauman yang sempit, tetapi mereka tetap ditolak di Tioman. Boleh kita cakap macam tu? Okey? Puan Noriana Najwa Najib tu penipuan? Puan Noriana Najwa Najib. Okay. Anak Najib tu Ya. Dia mohon kepada Perdana Menteri agar membenarkan perbicaraan melibatkan bapanya disiarkan secara langsung melalui talian dia. Jadi saya pun mengharapkan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membenarkan supaya perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak, tak kiralah kes apa sekalipun, dibenarkan untuk dibuat secara siaran langsung supaya rakyat tahu apa yang berlaku di dalam mahkamah
supaya kalau dululah masa pembicaraan kes Dato' Seri Najib ni banyak diputarbelit oleh pihak media. Jadi biar rakyat dengar sendiri dengan telinga mereka, biar rakyat tengok sendiri apa yang berlaku, biar rakyat tahu apa yang Dato' Seri minta tak dapat, yang itu minta tak dapat, yang ini minta tak dapat, kan? Biar rakyat tahu. Jadi rakyat sendiri boleh menilai sama ada Dato' Seri Najib mendapat pembicaraan yang adil ataupun tidak. Bagi saya memberikan sokongan padu kepada usaha ni. Dan kita nak tanya juga, bila Nazlan ni nak didakwa? Kalau dulu ada peguam negara yang melindungi Nazlan, sekarang ni dah tukar kerajaan. Kita minta supaya Nazlan ni yang SPRM dah siasat dan dah didapati boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan. Kita minta lah supaya segera didakwa Nazlan ni. Kenapa susah sangat nak dakwa? Kalau misalnya peguam negara masih lagi nak melindungi penjenayah bernama Nazlan ini, dah tiba masanya kerajaan menukar peguam negara. Dan tentu peguam negara ni ialah lantikan daripada Muhyiddin Yassin. Kalau dia masih lagi mendengar arahan daripada Muhyiddin Yassin, apa kejadahnya kita ni? Kena tegas lah. Okey? Ada orang tanya tu, satu soalan daripada live itu Dia kata adakah UMNO merasa rugi sekiranya pecat lagi pengkhianat, contohnya macam KJ, Isyamuddin dan yang lain-lain itu? Adakah kerugian bagi UMNO tu? Dia macam ginilah Dia macam gini. Setiap pemimpin-pemimpin yang disebut tu, mereka ada penyokong mereka juga. Memanglah kita akan ada kerugian. Tetapi kalau kita biarkan gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, kalau kita biarkan api dalam sekam ini terus menerus merosakkan parti daripada dalam, kemudaratan dia tu jauh lebih besar berbanding kalau kita pecat mereka ni. Jadi memandangkan mereka ni pun masa pilihan raya balun kita, lepas tu dah menang pilihan raya, pujuk ahli-ahli parlimen kita untuk melompat pergi ke sebelah sana. So ini bukan satu kepribadian dengan budi pekerti yang sepatutnya kita biarkan. Sebab kalau kita biarkan, kita menampakkan bahawa parti ni tidak ada disiplin parti. Maka bila kita menampakkan parti ni tidak ada disiplin parti, lepas ni lebih ramai orang yang akan membuat suara-suara sumbang, lebih ramai orang akan membuat perkara-perkara sumbang, dan lebih ramai orang yang akan menghasut ahli-ahli untuk bangkit memberontak dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. Nak menegur kepimpinan tak ada masalah, boleh tegur kepimpinan mengikut saluran yang betul. Dan kalau teguran tu teguran yang betul, tak ada masalah. Tetapi kalau mereka berterusan memfitnah, berterusan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi disiplin parti, sudah ada aku janji tapi masih lagi bagi SD kat orang lain, kita tak ambil tindakan pada mereka. So lepas ni orang pun akan cakap, alah, dia orang bukan boleh pecat kita pun, dia orang bukan ambil tindakan disiplin pada kita. Kita MP, dia orang akan takut hilang kita. Okey, kau nak ajar orang macam ni, kau ajar. So lepas ni kalau orang tidak ada disiplin, orang tak hormati parti, orang tak hormati presiden, jangan marah. So parti kena ada disiplin parti. Parti kena tegas. Dan letih jugalah kita duk cakap dia orang yang melakukan pengkhianatan pada parti, dia orang yang jadi broker, jual parti kita ni, MP-MP kita dengan musuh parti kita. Kita duk lawan-lawan, tiba-tiba kepimpinan tak ambil tindakan pada mereka. So orang akan kata sebenarnya dia ni fitnah dia. Kita pula dia katanya fitnah. Sebenarnya dia orang ni lah yang sepatutnya mengambil alih pucuk pimpinan parti. Dah ada dah orang kata, oh Dato' Seri Isyamuddin please take over the party. Kau nak bapak pengkhianat ni ambil alih parti?
Jadi sebelum keadaan menjadi makin parah, sebab ada ramai lagi yang bodoh dalam parti ni, minta maaf cakap lah, yang tak tahu apa benda yang Hishamuddin buat. Walaupun kita dah melalak 4 tahun setengah, dekat 5 tahun dah kita melalak. Kita beritahu apa yang Hishamuddin buat daripada tahun 2018, kan? Bawa lari ahli-ahli parlimen kita melompat pergi masuk Bersatu, pujuk orang kita masuk Bersatu, dia tarik semua geng-geng Bersatu, geng-geng UMNO kat Sabah lompat pergi Bersatu sampai lumpuh. Hanya lepas Cameron Highland je dia tarik handbrake. Kalau tidak dia nak masuk lah. Kalau kita biarkan diorang ni meneruskan agenda, menghentam presiden, lepas tu menyebar hatred ke atas kepimpinan parti, last kali they will be able to take over this party. And when they manage to take over this party, they are going to bring us to Perikatan Nasional, jadi baruah kepada Perikatan, jadi baruah kepada Muhyiddin. Mungkin masa tu Muhyiddin pun dah dibunuh di Hamzah Zainuddin, kan? Tapi adakah kita nak duduk bersama dengan Bersatu sekali lagi? Siapa yang bunuh kita sekarang? Siapa yang misuse duit-duit yang mereka sakau daripada kerajaan dulu, beli pengundi sehingga kita kalah teruk ni? Kan kita nak biarkan parti yang membeli undi rakyat ni merosakkan anak-anak muda kita dengan duit? Takkan kita nak bersekongkol dengan parti ni lagi? Kita nak negara kita ni lebih bersih. Kalau boleh pemimpin UMNO yang tak bersih ni semua kita nak rehatkan. Tapi ada yang kata tak ada bukti yang H2O buat kerja-kerja ni tu. Apa tak ada bukti? Aku dah report Jawatankuasa Disiplin Parti. Boleh panggil siapa nama tu, Yaakob Han. Boleh panggil, ada ramai lagi pemimpin UMNO boleh jadi saksi. Panggil balik kawan-kawan di Sabah tu. Hari ni dia orang pun macam nak masuk balik UMNO, kan? Dia orang nak keluar daripada Bersatu, dia orang nak maintain SGRS. So dia orang boleh jadi saksi. Apa lagi nak takut? Dia orang dah bersama kita sekarang. Anytime dia orang boleh bagi keterangan. Baru ni nak elak apa lagi? Sudah ada bukti yang jelas. Haji Adi cakap, kemudian ada ni calon Barisan Nasional Padang Serai, Perikatan Nasional Padang Serai, dia pun cakap lepas ni kawan-kawan kita Hishamuddin, KJ apa semua sekali akan buat kerja Tasyan Musa, untuk mengambil alih parti dan kemudian tarik parti kita ni bersama dengan Perikatan Nasional. Nak bukti apa lagi? Tak cukup lagi. Pengakuan Presiden PAS dah lebih daripada cukup. Takkan lebay menipu kot, lebay mana pernah tipu, kalau ikut bahasa dia orang. Lebay mana pernah tipu. Okey, adakah UMNO akan buat mengubah fraksi semula tu? Maksudnya yang timbalan menteri, yang dah jadi timbalan menteri jawatan yang dalam UMNO ni macam mana tu? Dilepaskan ke ataupun dibawa sekali? Kita kena faham, kerajaan tu kerajaan, parti tu parti. Siapa yang duduk dalam kerajaan tak semestinya dia duduk dalam parti. Siapa yang duduk dalam parti tak semestinya duduk dalam kerajaan. Apa yang pasti, within 6 months daripada tarikh 19 November, tarikh pilihan raya, maknanya paling maksimum parti kena buat party election sebelum 19 bulan Mei. Sebelum 19 bulan Mei ni akan ada election party. Bila ada election party, ahli-ahli parti berpeluang untuk menggantikan kepimpinan parti. So it's a democratic party. Siapa pun boleh menawarkan diri. Aku je tak boleh, sebab aku ada kekangan. Tu adakah patut ada dengar-dengar lepas diterima jadi ahli biasa ni 3 tahun tak boleh bertanding. Lepas cukup 3 tahun, lepas pilihan raya umum yang ke-16,
Nak bertanding MT pun tak boleh, kena bertanding JK bahagian dulu. Lepas bertanding JK bahagian, lepas pilihan umum yang ke-17, baru boleh bertanding MT. Maknanya kena tunggu 11 tahun. So, ada hura-hura yang mengatakan bahawa jawatan Presiden dan Timbalan tu nak dibuat usul untuk tidak dipertandingkan. Ini propaganda Tun Faisal. Itu propaganda Tun Faisal. Nak menunjukkan seolah-olah macam Dato' Zahid ni kuku besi, kan? Tidak akan mengizinkan pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden. Belum ada perbincangan pun. Tak pernah ada perbincangan bila tarikh nak buat kita baru putuskan tunda Perhimpunan Agung UMNO 2022. Perhimpunan Agung UMNO 2022 pun akan buat Januari 2023. Lepas tu barulah fikir bila nak buat mesyuarat di peringkat cawangan tahun 2023. Barulah ada pemilihan di peringkat cawangan. Kemudian kena buat mesyuarat di peringkat bahagian dan sekaligus memilih ahli jawatan kuasa atau majlis kerja tertinggi di peringkat pusat dan ketua-ketua sayap dan juga ahli jawatan kuasa sayap-sayap di peringkat pusat. Sekali dalam mesyuarat UMNO di peringkat bahagian. Jauh lagi tu. Lambat lagi. Dia tak lambat. Before 19th of May mesti selesai pemilihan di peringkat bahagian. Sebelum 19 Mei kena selesai pemilihan di peringkat bahagian. Sebab bila selesai pemilihan di peringkat bahagian, hari yang sama akan ada pemilihan di peringkat persekutuan, peringkat pusat, peringkat nasional. Okey? Ya. Ada lagi soalan lain? Ahli Parlimen PAS Syahid Sulaiman yang juga setiausaha politik Puan Gubernur Jadi bagi tahu kerajaan kena tumpu untuk bekerja sekarang, jangan amal politik balas dendam. Dia macam ini. Kerajaan memanglah kena tumpu untuk buat kerja, kan? Kalau Menteri Ekonomi, kerja dia buat kerja untuk memulihkan ekonomi. Menteri Kewangan buat kerja untuk memulihkan kewangan negara, ekonomi negara, kan? Kesejahteraan rakyat. Fikirkan macam mana nak mengukuhkan kita punya foreign direct investment, macam mana nak naikkan balik nilai ringgit, macam mana nak buat macam-macam benda yang boleh menyebabkan negara ini pertumbuhan ekonomi dia akan kembali rancak dan kita boleh mengurangkan masalah pengangguran, menambahkan peluang pekerjaan. Ini semua sekali, semua menteri kena buat. Tapi Menteri Dalam Negeri, dia kena menjaga keselamatan negara, kan? Dia kena menjaga juga jangan ada penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Kalau dah ada laporan-laporan dibuat ke atas mereka yang menyeleweng, ketika mereka memerintah, maka itu adalah sebahagian kerja yang perlu dibuat oleh seorang Menteri Dalam Negeri, contohnya, kan? Dan selepas ni akan ada Menteri Undang-Undang, dah ada, maka dia kena buat kerja undang-undang, menegakkan undang-undang, melaksanakan reformasi institusi perundangan, kan? Make sure jangan ada lagi orang yang melindungi penjenayah. Bukan maknanya ianya balas dendam, tidak. Sebab dulu penjenayah macam Azmin Ali dilindungi. Sekarang bila kita dah betul, kita dah reform institusi Jabatan Peguam Negara, Jabatan Kehakiman dan SPRM dan sebagainya, polis dan sebagainya, penjenayah tidak lagi dilindungi. Jadi akan ada penjenayah yang sebelum ini terselamat akan dihadapkan ke muka pengadilan. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal keadilan. Didakwa belum tentu seseorang itu bersalah. Kita tengok dalam kes Dato' Zahid, walaupun dia berhadapan dengan pendakwaan terpilih, Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir, Ketua Peguam Negara lantikan Muhyiddin. Dia bebas juga di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Betul tak? Maknanya tak semestinya bila berlakunya pendakwaan terpilih tu, seseorang tu pasti mati.
pasti akan dijatuhkan hukuman. Tak semestinya, kerana bukan semua manusia tu sama. Rambut mungkin sama hitam. Ada orang bila dia nampak tak adil, dia pun tahu sebagai seorang hakim, daripada 3 hakim, 2 akan pergi ke neraka. Sudah pasti dia tak nak jadi salah seorang daripada 2 orang tu. Dia kalau boleh nak jadi salah seorang daripada 3 tu yang masuk syurga. Jadi bukan semua hakim akan buat keputusan yang berat sebelah ataupun membebaskan orang yang bersalah ataupun menganiaya orang yang tak bersalah. Jadi selagi benda tu dapat kita kawal selia, dapat kita pastikan proses keadilan, semua orang akan dapat keadilan, tak kira lah orang ni orang apa pun, insya-Allah. Insya-Allah. Okey? Ada lagi? Tak ada. Settle? Selesai. Sini semua tak ada soalan lagi? Tak ada. Okey, kita minta tolong sharekan live kita pada malam ini supaya kita boleh memahamkan kawan-kawan kita yang tak ada. Bagi mereka yang ada grup WhatsApp nak add saya, tolong add nombor 013 838 7038. Jadi bila saya masuk dalam grup WhatsApp tuan-tuan, kalau saya masuk dalam grup WhatsApp tuan-tuan, segala maklumat-maklumat tentang politik saya akan masukkan terus dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Ni tadi kawan saya pesan, okey. Minta tolong bantu, kita nak cari ejen. Kita jual juga benda ni, 1 biji RM80. Tapi siapa yang nak jadi ejen, kita jual dengan harga yang murah. Tuan-tuan boleh jadi ejen dengan hanya RM2,800. Kita akan bekalkan bobola Nano Clean. Nano Clean ni saudara, dia menggantikan dan dia menjimatkan. Tuan-tuan tak payah beli sabun basuh baju, tak payah beli apa dipanggil deterjen, tak payah beli softener, tak payah beli apa ni, apa dia panggil stain remover. Sebab dengan hanya 1 biji bola ni masuk dalam washing machine, kalau tuan-tuan basuh baju setiap hari, dia boleh bertahan selama setahun. Kalau tuan-tuan basuh baju 2 hari sekali, bola ni boleh bertahan 2 tahun. Kalau basuh baju 3 hari sekali, bola ni boleh bertahan 3 tahun tuan-tuan. Harga hanya RM80. Kalau siapa dapat ejen, kita jual dengan harga yang murah. Minta tolong share. Siapa nak jadi ejen boleh hubungi nombor yang ni, 018 246 7078, 018 246 7078. Minta tolong support produk organik ni organik dan keluaran Bumi Putra. Terima kasih. Assalamualaikum.